wabarakatuh, Teacher Wana. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Selawat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wa la yuqayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, Zubair doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wasyur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, amin. Alright, siapa nak share hadis minggu ini? Anun? Apa hadis minggu ini? Sesiapa? Aisyah. Hadis minggu ini. Hadis minggu ni Aisyah. Kita dalam kelas ni. Tak ada seorang pun yang ingat ke apa hadis minggu ini? Ingat. Apa dia? The sweetness of faith. Sweetness of faith. Aisyah, apa dia Aisyah? The sweetness of faith. Okay, the sweetness of faith. Okay, so apa? Who can explain about sweetness of faith? Zulfi? Apa yang kamu tahu mengenai sweetness of faith? Kemanisan iman. Zulfi, saya tanya. Awak langsung tak ada jawab soalan dalam kelas saya. Zulfi, dalam kelas teacher je ke Zulfi tak bercakap ni? Dalam kelas lain pun senyap juga. Ya? Tak. Zulfi, nanti nak balik sekolah dah nanti. Okay, apa dia kemanisan iman? Cepatlah, siapa-siapa cerita. Okay, satu kemanisan iman, kena sayang Allah. Nombor satu, kena sayang Allah dengan Rasul lebih daripada mak dengan ayah. Okay, kena sayang Allah dan Rasul. Lagi? Arik, apa lagi? Macam mana nak dapat kemanisan iman selain daripada sayang Allah dan sayang Rasul? Kita juga kena sayang sesama. Sesama apa? Kita kena sayang sesama apa? Sama apa? Kita dah bagi dah. Daripada sayang Allah, sayang Nabi, kita juga kena sayang sesama sendiri. Sama orang. Sama orang. Tahu ke tidak ni? Sama orang Islam. Orang Islam. Sesama orang Islam pun kita kena sayang, okey? Itu pun kita boleh dapat kemanisan iman. Okey. Okey, so semua orang dah ada dah ke? Baru 15 orang. Okey, baik. Habis hadis untuk minggu ini. Okey, tolong dengar, tolong ingat betul-betul. Sebab ramai sangat yang tak ingat. Okey, baik, untuk hari ini saya perlukan buku teks dan juga buku sukses dan juga buku pemahaman.
Yes, Okey, teacher. sediakan buku teks, buku pemahaman dan juga buku sukses. Sekarang. Aisyah, saya tak nampak langsung awak bergerak ambil buku. Dah ada buku ke belum? Buku pemahaman, buku pemahaman, buku teks dan Teacher, juga saya buku dah dapat sukses. buku. Dah? Okey, semua dah ada? Boleh? Kita boleh mula? Okey, baik. Sekarang buka buku teks kamu. Okey. Buka surat 11. Buku teks. Buku surat 11 ya. Buku teks, muka surat 11. Okey, saya ada letak dalam chat, tolong rujuk. Okey. Baik. Semua dah buka buku teks? Aisyah, mana buku teks awak? Tunjuk dengan saya. Masing-masing tunjuk buku teks. Siapa yang tak buka kamera ni, saya anggap dia memang tak buat kerja saya langsung. So tolong tunjuk awak punya ni. Melainkan Zarif Akif. Mak dia ada cakap dengan saya. Yang lain tak cakap apa-apa pun. Sofia mana? Damia, Batrisha, Akif, Zulfi. Orang yang sama juga. Aisyah, mana buku awak? Tak ambil lagi? Tak dengar. Kau cakap apa Aisyah? Beli lagi. Tak beli lagi. Okay, kalau tak beli tengok saya punya slide, okay? Jangan buat kerja lain. Okay, bagus. Yang lain yang ada, yang tak tunjuk dengan saya anggap dia tak buat kerja saya ya. Okay, Sofia dah bagi tahu saya. So Sofia, saya maafkan. Okay, tak ada masalah. Zarif Akif saya terima. Damia, Batrisha, Danny Is, Akif, Izri, Zulfi. Anur, buka kamera kamu. Tak ada masalah, tolong on your camera. Okay, dah. Baik, cuba lihat dekat kita punya, awak punya buku teks tu. Okay, Aisyah boleh rujuk saya punya slide ni ya. Okay, buku teks digital. Kami cikgu-cikgu, awak-awak pun ada dapat juga. Okay, sebenarnya buku teks digital. Okay, senang kalau tak ada buku teks. Okay, hari ini kita nak belajar mengenai satu seni bahasa. Okay, seni bahasa kita adalah puisi Melayu. Okay, apa itu puisi Melayu? Puisi tu maksudnya macam lagu-lagu, macam syair, sajak dan pantun. Itu adalah puisi Melayu. Faham? Okey, jadi yang setahu saya awak pernah belajar puisi Melayu tahun lepas adalah pantun. Betul tak? Pernah belajar pantun kan? Pernah. Okey, jadi sepatutnya kamu tahulah kan pantun macam mana. Betul tak? Ya. Okey, jadi boleh buat pantun 3 kerat. awak buat pantun. Oh, bagus. Okey, kalau dah pernah buat pantun maksudnya tahulah macam mana nak hasilkan pantun, iramanya macam mana. Okey. Jadi pantun tak apa sebab awak dah belajar tapi masih lagi kita akan ulang juga lagi. Okey, untuk hari ini untuk tahun 4 kamu akan belajar sajak. Ini pun salah satu puisi Melayu. Tiga puisi Melayu yang kamu akan belajar sehingga darjah 6 adalah pantun, syair, sajak. Jelas? Faham Yes. Jadi ada 3 puisi Melayu, okey, yang awak akan belajar. Okey. Yang pertama pantun, yang kedua sajak, yang ketiga syair. Okey, ketiga-tiga tu berbeza tau, dia tak sama. Okey. Macam mana berbezanya? Kejap lagi saya beritahu. Okey, baik. Dekat sini diberi sajak kepada awak. Okey. Sebelum nak kenal sajak, syair, pantun, maksudnya kamu kena tahu dahulu
Apa itu rangkap? Awak belajar pantun betul? Jadi awak tahulah apa itu rangkap, betul tak? Siapa tahu apa itu rangkap? Dekat dalam sajak saya ni ada berapa rangkap sajak? Ada belajar tak mengenai rangkap? Ada ke tidak? Ke dah lupa? Tak tahulah. Tak pernah dengar? Pernah belajar atau tidak sebelum ni? Rangkap dan baris. Dia ada rangkap dan baris Ada tak? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya akan tunjukkan kepada kamu apa itu rangkap, apa itu baris. Kenapa kita kena belajar? Sebab kalau kita belajar puisi Melayu, rangkap dan baris ini akan sentiasa akan digunakan. Boleh? Okey, jadi saya stop share yang ini. Saya kongsi saya punya slide sedikit untuk kita kenal apa itu rangkap dan baris. Okey. Yang ada depan kamu ni adalah sajak yang saya ambil daripada buku teks kamu. Okey, sekarang kita nak kenal dulu apa itu rangkap, apa itu baris. Dekat sini pun saya dah bagi dah. Okey. Rangkap ini kita panggil sebagai rangkap. Ni okey, ini kita panggil rangkap. Okay, ini rangkap 1. Faham? Ini kita panggil sebagai rangkap 2. Dan yang ini kita panggil sebagai rangkap 3. Okey, saya nak awak tulis dekat dalam buku awak tu. Okey. Kumpulan yang pertama ini adalah rangkap 1, yang kedua ini adalah rangkap 2 dan yang ketiga ini adalah rangkap ketiga. Okey. Conteng dalam buku teks awak tu supaya awak tahu apa itu rangkap. Jadi rangkap ni sebenarnya bermaksud kumpulan ayat. Dia satu kumpulan ayat. Okey. Yang sama dalam satu. Tengok dekat sini. Dia rapat betul? Saya clear balik Yang ini semua rapat betul? Lepas tu dia ada space kan? Lepas tu dia buat yang kedua. Lepas tu dia ada space lagi. Okey. Jadi setiap satu ini kita panggil sebagai rangkap. Jelas? Boleh? Boleh? Boleh faham apa itu rangkap? Jadi kalau saya tanya, okey, dalam sajak kita ni ada berapa rangkap? Ada berapa rangkap kelas? Ada 3. Ada 3 rangkap. Boleh faham? Faham. Okay. Jadi rangkap bermaksud kumpulan ayat. Satu kumpulan ayat. Okey, satu kelompok ayat. Satu kelompok ayat ni kita panggil sebagai rangkap. Okey, dah kenal rangkap. Kita muka surat berapa? Muka surat 11 Danny. Muka surat 11. Okey. Dah tulis dalam buku teks awak apa itu rangkap? Dah conteng dah dekat tepi tu. Tulis ini rangkap 1, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Okey. Dah kenal rangkap, kita kena kenal baris pula. Okey. Apa itu baris, Zubair? Tengok kat slide saya tu. Kat slide saya dah tunjuk dah ada. Apa itu baris? Ini kita panggil baris. Okey. Ini baris 1. Ini baris 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dekat sini ada berapa baris? 7. Okey. Jadi kalau saya tanya, dalam rangkap 1 ada berapa baris? Awak pun kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu, dalam rangkap 1 ada 7 baris ayat. Maksud baris kat situ baris ayat sebenarnya. Boleh faham? Boleh terima? Boleh. Kalau macam tu saya nak tanya soalan sikit. Raudah, dalam rangkap kedua ada berapa baris? Ada 7. 7.
Ada 7. Betul ke? Mari kita kira. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Bagus. Dalam rangkap ke-7 ada 7 baris ayat lagi. Okey. Terima kasih Rauda. Betul. Okey. Saya nak Zeti. Zeti, dalam rangkap ketiga ada berapa baris? 8. 8. Mari kita kira, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus Zeti. Okey, jadi dalam rangkap ketiga ada 8 baris. Okey, jadi dah faham apa itu rangkap dan apa itu baris? Ya. Senang kan? Tak susah pun, betul? Okey, Betul. jadi setiap kali kita akan belajar mengenai puisi Melayu, sajak, syair dan pantun, rangkap dan baris ini akan sentiasa keluar. Kenapa? Sebab tahap kamu dah kena tahu bagaimana memberi maksud. Okey, nanti contoh soalan yang akan diberi pada awak seperti begini. Okey, macam ni dia akan tulis. Okey. Berikan maksud dalam rangkap kedua. Dia suruh awak beri maksud dalam rangkap kedua. Kalau awak tak kena rangkap, macam mana awak nak tahu nak bagi maksud yang mana satu, betul tak? Okay, jadi kalau dia kata beri maksud untuk rangkap kedua, terus tengok rangkap kedua, berilah maksud. Boleh faham? Okay, sebab tu kena belajar rangkap dan baris. Jelas? Faham? Jelas? Okay. Kalau jelas, Alhamdulillah. Okay. Okay, jadi saya padam sedikit. So, jadi ini adalah rangkap dan baris. Okey, baik. Jadi hari ini sajak kita adalah istimewanya kita. Okey, jadi saya nak 3 orang untuk bacakan sajak ini. Ada siapa-siapa yang sudi membaca sajak ini? Okey, Sofia, Ilham, seorang lagi. Ilham rangkap 1 ya? Baik. Sofia rangkap kedua, seorang lagi lelaki. Lelaki. Ada 3 orang. Siapa lagi tu? Faiz Ari. Faiz Ari. Okey. Baguslah orang yang suka rela ni. Okey, baik. Ari yang ketiga. Boleh? Okey, baik. Semua dengar sajak yang dibaca oleh kawan-kawan kamu. Okey, sila. Dia nak baca. Zubai tak dengar. Kenapa Zubai tak dengar? Mic problem kot. Awak punya earphone tu. Awak punya... Dengar tak Zubai? Maybe internet problem. Okay, sekejap ya. Zubai. Zubai dengar? Tengok dekat chat, Zubai. Tak apalah, you fix it, okay? Okay, baik. Boleh mula, Ilham. Okay. Istimewanya kita dilahirkan seorang ibu, membuka pintu dunia, jasanya seluas alam. Budanya tetap dikenang dengan ucapan keramat Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Sambung, Sofia. Sofia? Mana Sofia? Sofia dah terkeluar dah? Dah? Sofia dah terkeluar dah? Tak dengar Sofia? How about now? Okey kot. Istimewanya kita. Dididik insan yang gigih, menerangi alamku yang kelam, hingga membawaku ke bintang. Jasamu sepanjang zaman, pasti ku kenang dengan ucapan Selamat Hari Guru.
Okey, bagus. Okey, Faiz Arif yang ketiga. Istimewanya kita mampu menikmati keamanan berkat gagah berani, perwira negara meniup semangat membara, mengusung petualang akan kukenang jasamu, selamat Hari Pahlawan. Terima kasih. Okey, jadi sajak ini bercerita mengenai istimewanya kita, specialnya kita ni. Okey. Apa yang specialnya kita bagi setiap rangkap. Berbeza ya, setiap rangkap ni dia kata istimewa. Yang depan ni cerita pasal apa. Yang rangkap yang kedua ni istimewanya sebab apa. Dan yang ketiga pun istimewanya sebab apa. Baik, mari cuba lihat awak punya buku teks. Okey. Okey, ini saya ambil daripada buku teks awak ya. Okey, awak tengok dekat sini. Kita dah tahu ini adalah istimewanya kita. Okey. Jadi istimewanya kita, tadi kalau awak baca. Apa yang istimewanya kita? Dilahirkan seorang ibu. Siapa yang lahirkan kamu? Daripada sajak ni? Ibu. Jadi specialnya awak sebab awak dilahirkan daripada seorang ibu. Ibu buat apa? Membuka pintu dunia. Ibulah yang membawa awak ke mana ni? Ke dunia. Ke dunia. Okey, kalau tak ada ibu awak tak akan ada dekat dunia. Okey. Jasanya seluas alam. Dia punya jasa ibu tu seluas alam. Apa maksud seluas alam? Siapa faham maksud seluas alam? Bukan dia cakap pasal alam tau ni. Seluas alam bermaksud Sangat banyak. berjasa pun. Sangat besar kan? Betul? Jasa ibu tu sangat banyak, sangat besar. Budinya tetap kita kenang. Okey, dengan ucapan selamat hari ibu. Okey, jadi dekat sini mudah je sajaknya. Macam mana kita nak beri maksud sajak rangkap satu. Okey, dekat sini dah ada dah dalam buku teks awak, saya salin saja. Sebagai anak, kenapa anak? Sebab dekat sini ibu, betul? Jadi awak adalah anak lah. Okey. Sebagai anak, kita mesti bersyukur kerana dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi kita juga perlu mengenang jasanya dan mengucapkan selamat hari ibu. Okey, itu mudah saja. Okey, maksudnya. Okey, baik kelas. Jadi sekarang keluarkan buku pemahaman kamu, tulis hari dan tarikh hari ini. Tulis tajuk istimewanya kita. Ini nombor 1, tajuk ya. Kemudian tulis maksud rangkap-rangkap 1. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Okey. Jadi saya nak awak salin yang saya tanda ni di dalam buku pemahaman kamu. Ini tajuk ya. Kena tambah sikit dekat sini. Sajak istimewanya kita. Okay. Teacher. Tulis semua ni ke semua je? Ni yang ni. Yang ni tak payah Yang ni tak Mana perlu. yang tak payah? Ni tak perlu. Okay. Kalau yang warna Macam mana nak buat? Yang saya tanda tu awak tulis. Buat macam ni. Tak perlulah ikut macam ni. Awak tulis macam biasa saja. Ini tajuk. Jadi tajuk dekat tengah-tengah lah. Okay. Tulis hari dahulu. Hari ni hari? Hari? Dia pun. Selasa. So tulis hari Selasa, tulis tarikh hari ni 23 Februari 2021. Tajuk di tengah. Sajak istimewanya kita. Okey, di bawah perkataan sajak istimewanya kita tulis maksud rangkap 1 dan maksud dia yang ini. Jelas? Ada soalan? Jelas. Okey, kalau jelas boleh buat sekarang. Okey, pastikan nota ni semua ada sebab bila kamu kembali ke sekolah saya akan semak buku kamu. Semua yang saya beri tu saya akan semak.
Pastikan semua bertulis ya. Jelas tulis hari, tarikh, tajuk kita, sajak istimewanya kita. Di bawah tajuk itu ada maksud sajak rangkap 1, salin yang ini. Dah siap, teacher. Dah, yang lain? Yang lain dah? Belum? Baru Ilham, siap? Saya bagi lagi 2 minit, boleh? Sempat kan lagi 2 minit? Teacher dah siap. Dah siap. Dah ke tu? Dah. Dah, okey. Semua siap? Dah. Okey. Dah. Baik. Jadi itu adalah maksud untuk rangkap pertama. Okey, sekarang kita nak masuk rangkap yang kedua. Cuba tengok dalam buku kamu. Dalam rangkap kedua, kita tak bagi langsung maksud, betul? Untuk rangkap kedua dan rangkap ketiga tidak dikongsi maksudnya, betul? Melainkan hanya perkataan pendahuluannya sahaja. Okey, macam rangkap kedua, dia hanya ada sebagai murid kita perlu, betul? Okey, jadi kita nak buat bersama-sama maksud ayat, maksud rangkap yang kedua itu. Boleh? Okey, so mari kita mulakan. Okey, ini rangkap yang kedua. Okey, kita tengok dahulu dia punya sajak. Istimewanya kita, specialnya kita ni, dididik insan yang gigih. Ada orang didik kita dan insan tersebut orang yang gigih. Dia menerangi alamku yang kelam, membawaku ke bintang. Okay, jasamu sepanjang zaman pasti ku kenang dengan ucapan selamat Hari Guru. Okay, jadi mesti awak dah dapat idea, betul tak? Okay, kalau dekat sebelum ini, kita tahu orangnya adalah ibu, betul? Jadi bagaimana dengan sebelah sini? Sebagai siapa, kita mesti menghargai seorang siapa? Guru. Kenapa awak cakap guru, Ilham? Sebab ini dia pasal guru. Mana kata kuncinya? Di bawah. Mana? Di bawah Perkataan tu. mana? Pandai. Kat sini dia kata selamat hari guru. Okey, kita tengok yang sebelum ni ya. Kalau dekat sini dia kata selamat hari ibu, jadi kita tahu orang ni adalah
cerita ni adalah mengenai seorang ibu. Jadi rangkap yang kedua mengenai seorang guru. Jadi yang dekat dua ni adalah jadi kita sebagai apa kalau ini adalah guru? Sebagai siapa kita mesti menghargai seorang guru? Sebagai murid. Sebagai murid. Cuba lihat dekat dalam buku teks kamu. Dah ada dah. Sebagai murid, kita perlu. Saya tersalah tulis. Awak tolong betulkan. Mesti ni jadi perlu. Kita ikut dalam buku teks. Okey. Sebagai murid. Jadi kamu tahu. Tulis sendiri. Sebagai murid, kita perlu menghargai seorang guru. Kenapa? Kerana apa? Kenapa kita kena hargai seorang guru? Ready? Kerana apa yang guru buat sebenarnya? Khalif, sebagai guru. Guru buat apa, Khalif? guru dia mengajar kita. Pandai pun. Tengok dekat sini. Istimewanya kita dididik insan yang gigih. Didik. Didik tu apa? Entah. Saya tak tahu. Didik tu mengajar. Jadi sebagai murid kita perlu Aisyah boleh stop content lah cikgu punya slide ya. Okey Aisyah, saya suruh tulis dalam buku sekarang. Bila saya suruh buat, baru buat. Okey? Teacher, kalau yang nombor 3 tu jawapan dia apa? Kerana apa? Saya tanya awak. Sebagai murid, kita mesti menghargai seorang guru kerana mereka mengajar kita. Mengajar dan mendidik. Kita boleh guna perkataan didik ni tadi. Kerana mereka mengajar dan mendidik kita. Di mana? Cikgu mengajar dekat mana? Sekolah. Sekolah. Jadi boleh guna dekat situ. Kerana mereka mengajar dan mendidik kita di sekolah. Okey, boleh diterima. Ataupun kerana mereka mengajar dan mendidik kita sehingga, kat sini ada, hingga membawaku ke bintang. Apa maksudnya? Adakah cikgu bawa pergi naik space shuttle, pergi bintang? Mana ada? Tak. Jadi kat sini apa maksudnya? Hingga membawaku ke bintang. Tak tahu. Tahu? Tak dapat idea? Tak. Bintang tu jauh kan? Orang akan anggap sangat berjaya kalau kita sampai ke bintang. Tahu? Okay, jadi maksud hingga membawa ke bintang adalah sehingga berjaya. Kerana mereka mengajar dan mendidik kita sehingga boleh. Ya Amsyah, ada soalan? Amsyah tak dengar, awak mute. Yang nombor 1 yang sebagai murid tu kan, bukankah kita perlu? Yelah, tadi kan saya dah betulkan. So awak betulkan kat sini. Saya salah tulis. Awak betulkan jadi perlu Teacher Aisyah Enonik. Teacher cakap apa Aisyah tadi? Saya nampak nama awak dekat situ Aisyah. Padam balik semuanya. Jangan ganggu kelas saya. Bila saya suruh buat kerja, barulah awak buat. Ini saya suruh tak nak buat. Tengok tu. Benda yang tak suruh buat. Padam balik Aisyah. Teacher, yang nombor 4 tu selamat Hari Guru. Okey, jadi kita perlu mengenang jasanya dan mengucapkan selamat Hari Guru. Okey, selamat Hari Guru. Dekat sini dah ada. Okey, boleh faham? Faham. Okay. Jadi sebagai murid kita perlu menghargai seorang guru kerana mereka mengajar dan mendidik kita di sekolah ataupun kerana mereka mengajar dan mendidik kita sehingga berjaya. Boleh juga. Sebab dekat sini ada membawa ke bintang.
Okey, kita juga perlu mengenang jasanya dan mengucapkan selamat hari guru. Guru. Siapa yang tak buat kerja saya tu, saya check dekat sekolah nanti. Saya inform parents dia terus. Dia tak buat kerja saya. Jangan risau. Okey, Okey, teacher. dah habis dah. Zubakia. Belum. Dah. Jangan buat selamat lain pula. Dekat sini hari guru tau. Cikgu saya nak buat selamat hari raya lah teacher. Boleh? Pula. Dekat sini hari guru dia tulis hari raya. Ni teacher saya dah siap. Tengok sikit. Okey, macam tu. Betul. Bagus macam tu. Ainur pun okey. Nombor 3 nak tulis apa? Kelas nombor 3. Danny, sebagai murid kita mesti menghargai seorang guru kerana guru tu buat apa pada kita, Danny? Awak sendiri bagi sebab kerana apa? Guru buat apa dekat kita? Dah teacher. Nah, kejap. Tengok Danny. Kita bantu Danny sikit. Khalif dah siap tulis. Kenapa Aisyah berjoget-joget? Dah dapat Danny? Tengok ni. Okey, so Danny dah dapat lah. Okey, baik. Dah dapat dah. Semua dah siap betul? Dah. Cuba kamu lihat rangkap yang ketiga pula. Cuba fikir sendiri agaknya. Apa agaknya maksud dekat situ? Baik. Okey, ini jawapan daripada saya. Okey, sebagai murid kita mesti menghargai seorang guru kerana tertinggal mereka mendidik dan mengajar kita di sekolah. Jadi kita juga perlu mengenang jasanya dan mengucapkan selamat hari guru. Okey, so itu rangkap yang kedua. Okey, jom kita tengok rangkap yang ketiga. Okey, istimewanya kita, dia kata special lagi kita ni. Apa yang specialnya? Mampu menikmati keamanan. Kita dapat keamanan. Tahu aman? Tahu aman tak? Tak. Tak tahu? Tahu tak aman? tahu. Aman tu maksudnya tidak berlaku peperangan. Tak ada tu. Aman. Damai. Peaceful lah, peaceful. Peace. Peaceful. Okay, kita mampu terima keamanan. Berkat gagah berani. Siapa yang gagah berani dekat negara ni? Perwira negara. Kat sini ada keyword. Apa tu perwira negara? Dia pahlawan, pelawan. Siapa pahlawan tu? Pahlawan Kita tu baca dulu. Sabar. Okay, perwira negara meniup semangat membara. Dia memberikan kita rasa semangat yang sangat sangat kuat, sangat membara. Okay, mengusir petualang. Petualang bermaksud orang jahat. Orang tersebut boleh menghalau orang yang jahat, menghalang kejahatan. Akan ku kenang jasamu, selamat hari pahlawan. Jadi siapa tahu sebagai apa kita wajar menghormati siapa dekat sini? Nombor 1 dah ada jawapan, betul tak dalam buku teks kan? Ya. Jadi sebagai apa ni dekat sini? Sebagai rakyat. Okey, sebagai rakyat. Jadi nombor 1 adalah rakyat. Kita wajarlah menghormati. Kita kena hormat siapa dalam cerita ni? Istimewanya ni. Yang sebelum ni guru. Yang sebelum ni kita kena hormat ibu. Jadi yang ketiga ni? Kita wajarlah menghormati perwira negara. Okey, perwira negara tu siapa? Ini panggilan dia. Kita panggil orang tu memang perwira negara. Tapi bukan nama betul dia. Okey? Pahlawan, askar, entah. Ya, askar. Kita tak panggil dia pahlawan tau. Pahlawan tu gelaran saja. Jadi kita wajarlah menghormati para askar. Para maksudnya banyaklah. Banyak askar lah. Askar-askar. Okey, jadi kita wajarlah menghormati para askar kerana apa? Tengok dekat sini, kat sini ada sebab kenapa kita hormat para askar.
Siapa dapat bagi satu? Kerana mereka berkat gagah berani. Sebab dia gagah berani je, sebab tu kita hormat dia. Ayah. Kalau askar, apa yang askar buat sebenarnya? Selamatkan orang. Menyelamatkan orang. Selamat macam mana? Lawan orang jahat. Lawan orang jahat. Oi, macam boboiboy je. Lawan orang jahat. Boy itu kena cari. Daripada dijajah lah. Okey, dekat sini ada. Siapa tahu daripada perkataan keamanan? Kerana mereka Mampu menikmati keamanan. okey, dalam memberi, terima kasih sebab Ilham kongsi jawapan yang itu, tapi kita kena jelaskan bila kita nak beri maksud sajak, kita tak boleh tiru ayat keseluruhan dalam sajak tu. Sebab ayat dalam sajak ni dia bukan ayat yang struktur ayat dia bukan macam ayat yang biasa kita cakap. Dia terbalik-terbalik. Kejap kan keamanan kat sini, ni kat sini. Jadi dia punya bahasa tu tak sama. Jadi kita kena tukarkan jadi ayat yang lebih Jelas. cantik. Lebih baik, lebih elok. Lebih sempurna. Okey? Okey, jadi kita boleh ambil pada keamanan tadi. Apa sebenarnya? Kerana mereka menjaga Keamanan keamanan di mana? dunia. Dunia. Semua sekali. Dia adalah perwira negara. Jadi dia menjaga keamanan negara. Okey, jadi kita boleh guna sebagai rakyat, kita wajarlah menghormati para askar kerana mereka menjaga keamanan negara dan panjang sikit. Tadi Arik ada bagi tahu menghalau orang jahat. Bukan. Bagi ayat yang lebih bagus. Hampir-hampir tu. Kerja askar adalah apa dia Alif? Mempertahankan. Ya, pandai. Mempertahankan apa? Duduk tahan apa? Bilang ni orang jahat kan? Mempertahankan orang jahat? Negara. Itu dia. Kalau mempertahankan orang jahat, maksudnya dialah yang bela orang jahat kan? Okey, jadi kerana mereka menjaga keamanan dan mempertahankan negara. Okey, jadi kita juga perlu mengenang jasanya dan mengucap Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Jangan kata selamat hari jadi. Boleh? Selamat hari jadi pahlawan. Selamat hari jadi pahlawan. Macam tu. Salah. Terus teacher bagi kosong. Okey, selamat Hari Pahlawan. Okey, so inilah. Okey. Ini ayat daripada saya. Sebagai rakyat, kita wajarlah menghormati para askar kerana mereka berani. Saya ambil dekat sini ada satu berani. Berani mempertahankan negara. Mana pertahankan negara? Inilah. Mengusir petualang. So maksudnya beranilah tu. Pertahankan negara. Tak kisah. Okay, ancaman apa yang datang. Dan membawa keamanan. Ataupun menjaga keamanan pun betul. Kita juga harus mengenang jasanya dan mengucap selamat Hari Pahlawan. Okey. Salin dalam buku ya maksud ni. Sudah. Alah, saya tulis lain je teacher. Yang panjang warna merah tu saya tak dapat tulis. Saya tulis yang kerana mereka menjaga keamanan negara je. Boleh, sama je. Baik. Okey. Membawa keamanan, bawalah. Menjaga keamanan pun betul jugalah. Okey, jadi dalam sajak ni ada 3 orang yang kita kenang. Betul? Jadi yang pertama, orang yang kita kenang adalah Ibu. Yang kedua ialah Guru. dan yang ketiga ialah Askar. askar. Okey, soldier. Okey. Saya rasa askar yang paling bawah sebab kita tak kenal siapa. Dia bukan sebab itu. Saya rasa mungkin diletakkan 3-3 tu. Dia keluarkan tentang 3-3 orang tu adalah disebabkan 3-3 tu penting lah. Sama penting saja. Tak kisahlah dia dekat rangkap ke-3 ke, rangkap ke-10 ke. Asalkan ada, penting lah tu.
Okey. Sebab kita kan kena cikgu dengan mak. Tapi askar pun penting juga, betul tak? Tapi dia yang paling bawah lah. Ya, okey lah. Masing-masing punya idea, tak ada masalah. Okey, dah siap salin semua? Dah. Belum. Belum, okey. Belum. Masih ada masa, tak apa. Belum lagi. Dah. Salin. Okey, jadi susah ke nak beri maksud ni? Tidak lah. Dah. Sedikit susah pada permulaan, tapi kalau andai kata selalu buat banyak latihan, nanti kamu sendiri boleh tahu bagaimana nak memberi maksud. Okey. Jadi ini yang saya katakan. Kalau memang tahap kamu dah masuk darjah 4, dah kena pandai memberi maksud pantun, sajak dan syair. Okey. Jadi hari ni kita belajar tentang sajak saja. Nanti akan datang banyak lagi dalam buku teks ni. Mungkin ada syair pula lepas ni. Okey. Tak apa, boleh je. Boleh. Okey, apa lagi? Alhamdulillah. Boleh terima, itu lebih bagus. Okey. Saya sangat gembira kalau awak boleh terima apa yang saya ajar. Kalau tak faham, tanya. Okey. Jangan diam saja. Okey, yang ni tak perlu hantar pada saya. Okey, nanti saya akan semak bila kita kembali ke sekolah. Ada 2 minggu lagi tu. Ini Minggu tak lagi. sabar. Saya rasa macam marah sikit je dekat darjah 1 dengan darjah 2. Dia orang awal lagi daripada kita. Kenapa tak sabar nak jumpa kawan-kawan? Lagipun saya dah bosan pening kepala asyik-asyik tengok laptop. Bosan, pening kepala. Saya pun sakit. Demi menjaga keselamatan diri masing-masing. Okey. Kalau anda kata buka tu, insya-Allah kena jagalah. Jangan setakat cakap pergi sekolah, peluk-peluk pula dengan kawan. Jadilah. Alah, bila saya selalu je fikir benda tu hari-hari. Sayang juga. Nak Masa peluk-peluk teacher teddy bear. cakap, saya ingat balik. Takkanlah kita nak pakai Ada lagi yang belum siap menyalin? Teacher, Ya, Amsyah. Max yang tadi rangkap yang kedua tu tak sempat salin sampai habis lagi. Kap kedua. Yang ini? Cepat ambil gambar Amsyah. Mana kan? Jangan ambil info lain. Aisar buku ke tu? Dia macam main Roblox je teacher. Mana? Cuba tengok. Baru ditukar masuk balik. Dah. Okey, dah siap Amsyah? Mana Amsyah? Dah? Dah. Okey, baik. Nanti tak perlu hantar pada saya ya. Okey. Kita nanti bawa buku saja. Okey, sekarang boleh keluarkan buku sukses. Okey. Buka surat 4. Buka surat 4. Buka surat 4. Okey dah. Okey, dah. 4. Okey, kita lihat buku surat 4 tu. Lafazkan sajak di bawah, kemudian jelaskan maksud sajak tersebut. Betul? Iya. Okey, jadi ini adalah latihan yang perlu kamu buat di rumah dan kamu perlu hantar kepada saya setibanya sekolah dibuka. Faham? Okey. Kamu ada masa Berapa tadi teacher? Apa dia? Surat berapa tadi? Muka surat 4. Buku sukses, muka surat 4. Teacher, kita kena hantar ni dekat teacher bila sekolah. Macam mana Ilham? Kita kena hantar kerja ni dekat teacher bila sekolah. Nanti kita akan bincang di sekolah. Yes, sir. Pastikan semua orang siap. Kalau anda kata tak faham, okey?
Tak faham boleh tanya ibu bapa kamu dekat rumah. Kalau anda kata ibu bapa kamu pun tak berapa faham juga. Okey, tak apa. At least sekurang-kurangnya tak 3 awak buat. Salah satu tu awak ada buat. Boleh? Okey? Cuba. Okey? Cuba, jangan risau. Salah ke betul itu bukan masalah. Sebab kita belajar. Boleh faham? Okay. Jangan rasa takut. Tapi saya tak naklah awak tinggalkan kosong. Saya tak tahu apa-apa langsung cikgu. Saya tak nak buat. Janganlah macam tu. Sedihnya saya dengar. Okey? Cuba. Boleh faham? Okey. Baik, jadi itu mengenai warga tua Jadi semua orang tahu warga tua. Kita dah belajar dalam buku teks. Betul tak? Warga tua tu apa? Warga tua sama dengan warga emas. Betul? Betul. Warga tua tu orang tua ke? Warga tua tu orang tua. Uh, Orang tua Okey, tak silap saya hari tu saya ada bagi latihan dalam muka surat 2, betul tak? Lama dah saya bagi. Ada buat ke tidak? surat Cuba 2. lihat buku sukses muka surat 2. Mana ada? Bukan surat 2. 9 lah. Ada? Mana ada? Ya, Mana okey. Bukan muka surat 99 ke? 99 tu ya juga. Okey, tak apa. Amsha, apa dia? Ada soalan Amsha? Teacher yang ke sekolah ni muka surat 4 kan? Ya. Bulat terus muka surat 4 tu, tulis note dekat bawah tu, cikgu nak bila sekolah dibuka. Macam tu. Okey. Tulis note supaya tahu bila masa nak tunang. Muka surat 4 teacher. Muka surat 4. Okey. 4 saja. Apa teacher? Bila sekolah dibuka? Ya. Okey. Cikgu akan dibincangkan lepas sekolah dibuka. Okey. Okey, dah. Okey, dah. Zubai dapat tak Zubai? Zubai baru tanya, baru teacher baca chat. Dapat tak Zubai? Dapat. Dapat. Okey. Okey. Okey, jadi saya nak semua pergi buka surat 2. Kita nak bincang sikit mengenai peribahasa. Kita ada masa. Okey, yang ini peribahasa. Tolong tengok peribahasa. Peribahasa mana? Buku surat 2. Mana teacher? Buku sukses muka surat 2. Mana yang peribahasanya? Mana Dia ada peribahasanya tu? Awak baca ke tak tu? Mana saya tahu? Baca ke tak tu? Okey, cuba lihat dekat situ. Dia kata lengkapkan dialog. Jadi kita nak lengkap dialog Lengkapkan dialog di bawah dengan peribahasa yang sesuai. Kemudian ujarkan dialog tersebut bersama-sama. Okey, jadi dia beri dialog dan dalam dialog tu ada tempat kosong di mana kamu kena lengkapkan dengan peribahasa. Jadi ada 4 peribahasa diberikan kepada kamu. Okey, siapa boleh baca yang pertama tu? Peribahasanya? Muafakat membawa berkat. Yang pertama, muafakat membawa berkat. Yang kedua, sebelah kanan dia. Bagai aur dengan tebing. Okey, bagai aur dengan tebing. Alif, ada buku sukses tak? Nampak tengok tak dalam buku sukses? Okey, yang ketiga bawah dia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okey, bagus. Dan sebelah kanan dia. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Okey, jadi ada 4 peribahasa kepada kamu yang diberi kepada kamu. Maksudnya boleh tengok dekat kamus kata. Cuba lihat dalam buku teks kamu, buku sukses kamu bawah sekali ada kamus kata. Baca dan cuba fahamkan. Kalau tak faham, kejap lagi tanya saya. Baca dahulu. Okey. Apa maksud bagi setiap peribahasa yang diberikan kepada kamu?
Ada yang tak hadir ke dalam kelas saya, ada 16 saja. Kelas awak ada berapa orang? Tadi ada ramai 25 teacher, kot. lepas tu banyak leave. Izri Zulfi dah tak ada. Teacher, dalam kelas kita ada 23 kan semuanya? Awak ada 23 orang. Awak ada 23, bukan 25 kan? Kelas awak 23 saja. Haura dah pindah. Ada. Cuba tengok participants kat GC. Yelah, teacher nampak lah. Kita ada 19 orang je. Haura pindah. Haura berhenti saja. Haura berhenti saja. Haura berhenti. Haura berhenti sekejap. Oh ya ke? Kenapa? Mana Amsyah tahu? Sepupu. Sebab Sama Amsyah tu sepupu. sepupu dia. Oh, kenapanya Amsyah? Kenapa dia berhenti sekejap? Tak tahu. Oh. Okey, dah baca? Dah. Dah. Okey. Baik, jadi kita tengok dekat situ maksud dia bagai au dengan tebing. Maksud au dengan tebing hubungan yang akrab. Maksud hubungan ni hubungan awak dengan kawan awak yang sangat akrab, sangat-sangat rapat. Kita panggil bagai au dengan tebing. Hubungan sesama kawan. Faham? Bagai au dengan tebing. Boleh faham? Aur dengan tebing tu apa? Okey, aur adalah nama lain untuk buluh. Pokok buluh. Buluh tu apa? Pokok buluh tak kenal? Bamboo tree tahu bambu? Bambu lah, bamboo tree. Buluh tu bambu lah. Okey. Okey, bagai au dengan tebing. Au itu sama maksud dengan buluh. Tebing tahu tebing? Entah. Tahu riverbank? Apa benda tu? Riverbank tak tahu? Tak. Pernah pergi sungai? Pernah. Okay. Pernah. Dekat sungai ada air, betul? Ada. Dekat tepi air ada satu macam tanah, betul tak? Kenapa? Tak ada. Tak ada. Ada. Tanah tu Betul. apa? Okay, Ya, sungai. bukan tanah. Santai Kan je. sungai. Dekat tepi sungai tu ada tanah-tanah, betul tak? Kenapa tak kena ada tanah? Batu-batu ada tanah, Ada betul tak? lecak-lecak. Ada lecak-lecak. Itu kita panggil sebagai tebing lah. Okay, sekejap teacher tunjuk kat awak. Teruk ni. Sudah. Orang bandar. Tadi Ari cakap kicap apa? Kicap. Apa dia? Bukan kicap lah. Kicap. Lecak. Lecak. Oh, lecak. Aduh, macam-macam lah awak ni. Kicap pula. Bukan Kicap pula nak buat kicap. apa? Entah. Cicak pun boleh. Saya tunjuk sikit ya. Ini tak kenal ya Allah. Orang bandar ni. Tak kenal. Tak kenal. Kenal maka tak cinta. Saya tunjuk. Tak kenal pula au yang tebing. Tebing nama untuk kita. Okay, tengok dekat sini. Ini kita panggil sebagai buluh, au. Ini yang bawah ni, yang tanah-tanah saya cakap ni adalah tebing. Tanah. Di tanah ni. Kan setiap pokok kena ada tanah nak hidup, betul tak? Teacher besar lizard tu. Cakap dekat tepi lah. Tak nampak? Tu bukan lizard lah Ilham. Tu apa? Kenapa ada mata? Tanah je lah. Bukan lizard. Ini pokok buluh ni. Bukan lizard. Bukan lizard. Ni pokok buluh. Apa ni, setiap pokok dia kena ada tanah, betul? Jadi dekat tepi sungai biasanya pokok buluh boleh tumbuh di tepi sungai. Jadi dia nak tumbuh kena ada tebing. Ini tebing lah kita panggil river bank. Okey.
Jadi kenapa tebing kita tu panggil makanan. Teacher, macam mana river ada bank pula teacher? Dekat rumah Bukan saudara bank itu. nenek Tak, saya, tak. Bag tu dia terjatuh dalam river. rumah saudara nenek saya ada sungai. Dia Okey. kalau nak Dengar, pergi situ, kenapa kita panggil bagai au dengan tebing adalah orang yang saling bekerjasama. Sebenarnya bagai au dengan tebing adalah bekerjasama ya. Contoh. Apa kita panggil Saya kerjasama? ingat. Sebab Saya kalau ingat, tak ada buluh, tebing. imagine kalau buluh ni tak ada, tebing ni tak boleh stay dekat sini. Dia akan jatuh ke dalam sungai. Ha? Okey. Maksud? Kalau anda kata tak ada buluh, imagine buluh tak ada, jadi tanah ni tak ada apa yang nak cengkam. Dia tak ada apa yang nak grab dia. So nanti tanah tu akan jatuh ke bawah, ke dalam sungai. Faham? Apa jadi kalau tanah masuk Kalau dalam jatuh sungai? dalam sungai nanti tak ada lah, dah makin besar lah sungai tu. Bagus lah. Apa lagi? Nanti jadi boleh banjir. Okey. So kalau anda kata tak ada tebing ni, buluh macam mana nak hidup? Okey. Tak apa, nanti teacher explain lebih lagi dalam kelas, kita jumpa dekat sekolah. Okey. Baik, saya nak ambil attendance sekejap. Yes, sir. Saya ambil attendance sekejap. Alah, ada sikit lah orang. Ada sikit je dah orang. Ada 16 orang je teacher dengan 15 student. Amsyah, Ustazah Amsyah ada. Amirah Hana ada tak Amirah Hana? Amirah hilang dah. Ada. Ada. Tapi kan? dia tutup video teacher. Dia tutup video. Amirah rugi sebab Okay. buka Anur video. Bizara ada. Danny In, saya tahu. Eldamia ada. Ilham, Izri, Zulfi. Alif Uzza datang. Muaz Nazmi ada tadi kan? Ya. Aisyah Sekarang dah ada ada. lagi. Sekarang Muaz Nazmi Alif, ada tapi tutup Akif. kamera. Danish Anik ada tak daripada mula tadi? Teacher macam tak nampak je. Saya pun tak. Danish Anik ada tak tadi? Macam tak ada je. Teacher, Muaz Najmi ada tapi tutup kamera. Saya tahu. Danish Anik, ada jumpa tak? Entah, tak ada. Tak ada Saya macam nampak. tak nampak. Saya pun tak nampak. So betul lah kita tak nampak. Faiz Arik tak datang. Ada. Muiz tak ada kan? Oh patutlah senyap. Muiz tak ada kan? Lah. Ini sangat senyap. Main game lah tu. Gimana? Tahu lah dia. Subai Amsyah ada. Zarif Akif, Damia Batrisha, Rania. Rania ada ke tadi Rania? Ada. Raudah Syamimi ada. Haura tak ada. Sofia Kasrina tak ada. Syamil tak ada, betul? Syamil, Zeti Amira. Oh, Syamil tak ada. Okey. So, Syamil, Muiz, Boleh pula. Anik. Ada 3 orang. Okey. Apa So, nama? cukup attendance kita hari ini. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan kelas? Tak deh. Tak ada. Okey. So, jumpa lagi dalam kelas hari esok. Okey, jangan lupa kerja rumah yang saya suruh buat tu. Okey. Okey, baik. Kita Oh, akhiri baju kecil. dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Innallazina amanu wa amilu Amin. tawasaw bil Amin. Okey, assalamualaikum.